Yang bendera lain tempat sayup-sayup. Jarang-jarang. Yang bendera Barisan Nasionalnya berkata. Memang betul kubu. Memang patut pun Felda Mita ini dan semua kawasan-kawasan Felda merupakan kubu kuat kepada UMNO dan Barisan Nasional. Kerana apa? Memang patut. Kalau dia tak jadi kubu kuat, dia tak patut. Dia patut jadi kubu kuat kerana ini lambang kejayaan negara ini. Ini kemegahan dan kebanggaan negara. Bukan main-main. Rancangan Felda ini antara rancangan tanah yang paling berjaya dalam dunia. Tak ada negara lain yang boleh macam ini. Boleh berjaya susun rancangan macam ini. Indonesia yang banyak tanah pun sampai sekarang belum sampai tahap boleh susun macam Felda. Saya belajar lagi tu. Saya tahu lah, saya selalu pergi Indonesia. Tak ada apa, niaga itu cawangan tak ada. Tengok ada sebelah-sebelah sana dia senyum lah, sebelah sini dia tak faham kan, senyum. Dia simpan senyum kan. Lepas dia tanya saya, sebelum tanya saya jawab, tak ada cawangan sana tak ada. Ada berniaga je sikit. Saya juga pengurusi Yayasan Generasi Baru Nusantara yang beribu pejabat di Jakarta. Jadi saya tahu orang Indonesia hormat kepada kita. Dia tanya ni bagaimana ini Pak? Boleh bina ya rancangan Felda tanah yang hebat. Kita mau belajar. Belajar sampai sekarang tak boleh belajar. Ini kejayaan. Dan kerana kejayaan ini, kerana Malaysia yang berjaya, kita ada ramai musuh. Yang ini kita kena. Tak semua orang suka dengan kejayaan Malaysia. Saya tak kata kita sempurna. Ada orang kata ini UMNO macam-macam masalah. Tak payah cerita dengan saya masalah UMNO. Tak payah cerita dengan saya masalah Barisan Nasional. Saya lawan UMNO, saya lawan Barisan Nasional lagi kuat daripada yang melalak-lalak sekarang. Orang tak pernah masuk jail, saya masuk jail. Saya lawan UMNO, saya lawan Barisan Nasional sampai saya masuk jail. Bukan satu jail, 2 jail saya masuk. Lock up 14 kali lock up. Jangan nak action dengan saya. Jangan nak lawan saya pasal UMNO ni salah. UMNO saya tahu, saya lawan. Tapi dulu tapi sekarang lain. Sekarang UMNO dah lagi transformasi, perubahan luar biasa. Hari ini di urusan Malaysia saya bawa kenyataan. Sesiapa yang ada dalam hatinya sedikit pun, kalau tak banyak pun sedikit, seharusnya banyak, sebab kita orang Islam dan juga yang bukan Islam, sama-sama kita. Prinsipnya dalam hidup ini adalah untuk kita lakukan perubahan. Itu yang diajar oleh Rasulullah SAW, itu yang diajar oleh Nabi Ibrahim AS. Islah maslahat. Kita lakukan Islam, kita lakukan perubahan. Melakukan berjuang untuk perubahan, itu bagi saya termasuk dalam kelompok yang percaya itu bukan satu pilihan. Itu satu tanggungjawab. Itu satu kewajiban. Dan dalam konteks Malaysia hari ini, apa yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Najib 4 tahun ini, dia bukan 14 tahun jadi menteri, baru 4 tahun. Tapi dia banyak buat sampai kita pun ingat macam dia dah lama lah. Padahal baru 4 tahun kan. Tapi macam-macam dia buat. Dan bagi saya, orang yang pro perubahan, orang yang masuk jail kerana berjuang untuk perubahan. Kalau sekalian dia mau mekak, dia kata dia buat perubahan, dia buat masih tak bayar, dia takkan masuk jail. Saya pernah masuk jail untuk melakukan perubahan. Saya bukan masuk jail melibatkan orang. Yang tu adalah dulu, itu bos saya dulu. Saya bukan masuk jail makan rasuah. Saya masuk jail lawan orang rasuah. Saya masuk jail akta rahsia rasmi, buka dokumen rasuah. Saya masuk ISA, dia tanpa di kem komuniti. Saya masuk kerana pada masa itu saya mau berjuang untuk lakukan perubahan. Sama di dalam UMNO sekarang ini pun sama tetap. Cuma sekarang mengapa saya bersama dengan UMNO, mengapa bersama dengan Barisan Nasional? Kerana kita ada seorang Perdana Menteri yang bersungguh-sungguh untuk melakukan perubahan. Dia bukan cakap nak buat perubahan, dia dah lakukan perubahan. Dia dah lakukan ISA contohnya. ISA, saya kena ISA. Saya masuk ISA.
Masuk jail macam betul. Tengok macam ni, baik kan? Masuknya. Tak bawa jodoh. Saya masuknya. Bila saya masuk kerajaan, saya bagi tahu Datuk Seri lagi. Saya tahu dah ubah sikit lah. Takkan saya masuk kerajaan tak ubah tu. Malu lah saya nak cakap apa kepada orang muda. Saya cakap apa kepada orang ikut saya. You kata you nak berjuang, reformasi, perjuangan. Takkan you masuk kerajaan, you kata ASM tu. Saya tak nak dibincang Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tahun 70-an dia masuk ASM. Oh dia bantai ASA dekat betul. Ni lama, orang lama. Saya tahu banyak juga sokong Anwar Ibrahim ni. Engkau dan Anwar, saya lagi kuat sokong lah. Saya orang kanan ni. Orang kanan. Atau orang kiri. Bukan orang depan. Bahaya kalau saya di depan dia, bahaya. Saya hanya di kanan dan di kiri. Tak pernah, tidak pernah sekali saya di depan dia. Sebelum makcik saya kena kan. Saya tak kena, alhamdulillah selamat. Anwar, dia masuk tahun 70-an, dia masuk ASA. Betul? Dia bantai ASA. Ini tak betul, ini zalim. Tahun 82 dia masuk UMNO, dia masuk kerajaan. Apa dia cakap? ASA penting. Kita kena faham. Ini untuk keselamatan negara. Ada beza lah. Dah penting lah. Faham kena bertendang tahun 97, 98. Keluar berapa? Ada kata ini akta zalim. Kita kena robah. Dah robah. Dulu dalam kerajaan kau kata okey. Sebelum tu mau masuk kau kata okey. Sekejap okey, sekejap tak okey. Sebab apa? Sebab dia ikut angin. Dia cakap tak betul. Saya masuk IC, saya kata IC tak betul. Saya masuk dalam kerajaan pun, saya kata IC tak betul. Pernah dengar saya buat pernyataan, saya masuk UMNO, hari ini besok saya kata IC ni betul. Pernah dengar? Saya tak pernah. Saya tetap saya tetap kata IC tak betul. Memang matlamatnya kita faham, betul. Matlamatnya memang kita boleh terima. Tetapi dari segi pelaksanaan, saya kata dari segi pelaksanaan ada banyak salah guna. Ya kita bagi ruang kuasa pada seorang saja tentu kan. Tak boleh. Siapa pun jangan kata orang lah, kita pun ada kuasa. Kita manusia, marah, geram, masuk IC. Kita ada kuasa. Tak boleh. Sebab itu mesti dirubah. Manusia macam mana jahat pun dia ada karamah insaniah. Dia mesti diberi ruang untuk bela diri walaupun dia jahat. Bela diri. Mesti ada hukum. Masuk mahkamah. Salah, masuk jail. Ini IC, tak ada, terus masuk. Terus masuk. Tak ada can bela diri. Betul? Tak betul. Saya cakap tak betul. Saya kena UMNO. Saya kata tak betul. Sebab tu bila saya masuk UMNO, saya kata Datuk Seri Najib, saya kata tolong ubah sikit. Tak betul ni. Datuk Seri Najib kata apa? I look into it. Ada seorang putih kan? Kalau beda, angguk semua faham ni. Apa beda tengah apa? Hebat. Bos malam pergi bertahanan. Saya tak tahu Dr. Latif. Saya datang sini pun kerana sehormat saya kepada ahli parlimen, Kepala Menteri, tuan-tuan dan puan-puan lah. Dr. Latif antara Kepala Menteri yang paling sendiri. Intelektual. Doktor. Saya beritahu Dr. Latif. Penuh pada itu yang saya akan tengok. Sekali apa itu? Bukan dia ubah. Bukan sekadar ubah. Dia mansuh terus saya sih. Datuk Najib mansuh terus. Dia buang terus saya sih. Saya begitu. Saya minta ubah sikit dulu. Dia buang terus. Anwar dia masuk dalam IC. Dia masuk dalam IC. Dia kena tangkap tahun 70-an. Allah bagi dia peluang duduk dalam kerajaan 16 tahun. Bukan macam saya sekat jadi senator je lah. Tak tanding pun saya habis senator. Tak apa. Tetapi Anwar sampai timbalan Perdana Menteri. Mengapa dia tak ubah IC? Oh dia kata saya bukan Perdana Menteri lagi. Oh tak apalah. You bukan Perdana Menteri lagi. You baru timbalan Perdana Menteri. Takkan tak ubah sikit? Ubahlah sikit. Ada dua. Tak ubah. Sikit pun dia tak ubah. Padahal dia masuk dalam IC. Dia tahu betul teruknya IC. Dia diberi ruang oleh Allah SWT bagi kuasa sampai di timbalan Perdana Menteri. Dia tak ubah sikit pun. Sikit pun tak ubah. Datuk Najib jadi Perdana Menteri tak sampai 2 tahun, 3 tahun dia ubah. Dia buang saya siapa? Siapa yang betul-betul buang tu bro? Najib. Ini tak bagi tahu.
Kenalkan kawan yang anak muda yang nak berjuang. Saya tahu anak muda jiwa dia nak lakukan. Oh, sikit-sikit nak ubah. Sikit-sikit. Ya okey. Dia nak ubah okey, tapi kena faham, kena pilih betul-betul. Siapa yang betul-betul buat perubahan? Setakat nak jerit reformasi. Tetapi bila ada perubahan, dia tak nak sokong. Itu bukan reformasi, itu kerusi. Dia lawan reformasi, sebenarnya dia nak kerusi. Selagi dia tak dapat jawatan, dia tak betul semua. Bila dia dapat jawatan, benda tak betul, jadi betul. Ini yang tak betul. Kita mesti berjuang dengan jujur. Kita mesti berjuang dengan jujur. Kita kalau mau melakukan perubahan, mau jadi orang yang berjuang untuk perubahan, kita kena jujur untuk perubahan. Okey, itu satu, ISP. ISP politik. Kenapa kita? Ini ramai orang UMNO, saya tahu. Orang kuat pula, kok. Apa yang nak ISP pun? Melakukan perubahan dalam UMNO. Hari ini dia jadi Presiden UMNO. Tahun yang pertama, dia minta dalam Tribunal Agung UMNO, ubah perlembagaan. Ubah perlembagaan. Apa yang diubah? Bukan sikit-sikit yang diubah. Apa yang diubah? Dia ubah daripada 2,000 perwakilan yang pilih presiden, timbalan presiden ini, dia ubah kepada 200,000. Daripada yang dalam Dewan Merdeka dia pilih, dia ubah setiap bahagian. Pemilihan UMNO lepas ni, setiap bahagian, setiap kampung, setiap daripada seluruh Malaysia akan ada hak untuk undi memilih presiden, timbalan presiden. Ini perubahan yang dilakukan oleh Presiden. Tak ada orang lain. Anwar yang berpokok tentang perubahan, reformasi, dia dulu di dalam UMNO, dia jadi timbalan presiden UMNO. Dia jadi pengurusi perlembagaan. Saya tahu lah, saya susah politik dia. Kalau ada orang Felda Anita nak pokok cakap dia lebih tahu daripada Anwar, tunjuk muka dia. Saya bukan private, saya orang kanan dia. Saya duduk di sebelah dia dalam mesyuarat. Dia pengurusi perlembagaan UMNO. Apa dia ubah? Apa yang diubah dalam UMNO? Oh, yang dikata hanya sekali UMNO ni rasuah, UMNO ni politik uang. You duduk dalam timbalan presiden, you buat apa? Apa yang buat? You bukan tak ada kuasa. You bukan ketua cawangan biasa. You timbalan presiden. Dr. Mahathir percaya sangat dekat dia bagi semua. Nasib baik tak bagi berhenti. Miss, itu pun bagi 2 bulan. Nasib baik. Kalau tidak lingkup kita, banyak anak-anak lelaki tadi Imam Sahab. Dan dia bilang pergi habis. Saya putih seorang tak malam. Dia tak buat. Datuk Najib buat. Datuk Najib bukan cakap. Ini 2 benda saya minta bezakan. Antara cakap dan buat. Kedua, antara buat masa berpuasa dengan cakap masa tak berpuasa. Itu 2 beza. Oh, sekarang kalau dengar Anwar, semua dia lakukan. Kita akan buat ini, kita akan robah ini, kita akan jadi ini. Masa kau tak berpuasa. Dulu masa kau berpuasa, kau buat apa? Buat apa? Mengapa yang you tak ubah perlembagaan UMNO? You tahu UMNO ni orang buat politik wang. Memang, saya tahu dengan saya. UMNO memang ada rasuah. Parti berkuasa mana yang tak ada rasuah? Tunjuk saya. Parti mana yang berkuasa, yang dalam dunia ini berkuasa, yang tak ada rasuah? Tunjuk saya. Tak ada. Parti yang tak ada rasuah ada, tapi parti itu tak berkuasa. Tak ada rasuah. Tak ada kuasa, siapa nak pergi rasuah? Orang gila yang pergi rasuah tak ada kuasa. Macam parti keadilan. Masa saya dulu tak ada rasuah. Masa tu tak ada kuasa. Johor ni pun masih tak ada rasuah, tak ada kuasa. Selangor ada kuasa, angkat sumpah dia jadi majlis. Tak ada rasuah kat Selangor. Tak ada rasuah fikir. Mana tak ada. Cuba tengok Selangor ni macam berlobang. Itu Selangor tu jalan berlobang. Jalan yang berlobang ni. Jalan. Macam teruk. Kan berlombong, pasir berlobang ni. Kalau tak ada rasuah apa? Oh, di parti Islam tak ada rasuah. Mana tak ada. Kalau parti Islam di Johor PAS memang tak ada rasuah, tak ada kuasa. Saya parti Islam Kelantan tak ada rasuah. Ada yang gondol ni hutan tak ada rasuah. Rasuah apa? Sebab ada kuasa. Rasuah ni hadis riwayat Tirmizi, sabda Rasulullah SAW sebut setiap umat itu ada dugaan, dan dugaan bagi umatku adalah rasuah, harta. Saya baca hadis ni masa saya dalam jil. Masa tu kena tahap pasal buka dokumen rasuah. Masa tu saya ingat dengan sekarang. Jadi sebab jangan nak cerita bab rasuah ni, jangan nak cerita. Semua parti yang berkuasa ada rasuah, tapi kita buat apa?
Kita buat apa untuk melakukan perubahan? Dato' Najib, dia naik dari Presiden UMNO, dia tahu ada masalah politik wang dalam UMNO. Apa dia buat? Daripada 2.000 yang pilih pimpinan jadi 200.000, supaya tak ada politik wang. Siapa nak rasuah? 2.000 boleh pegang je rasuah. Senang 2.000 orang. Kita boleh ingat, jom 200.000 siapa nak bagi rasuah? Sebab tu Dato' Najib kata, saya bersumpah. Dia kata di Dewan Merdeka. Banyak orang tak pasal. Saya ingat. Sebab rasuah ni memang saya cukup dekat dengan hati saya masuk sini. Masalah rasuah. Sebab tu saya tengok tu, tahulah saya tokong dia. Sebab tu saya tokong orang. Sebab saya faham betul. Dia kata apa? Dia kata, saya bersumpah. Saya ubah perlembagaan ini. Silap-silap saya boleh ubah. Sebab 200.000 yang kami pilih depan. Dia dah ubah, dia kata dah ubah dah pindah dulu. Program lepas dan akhirnya ada pilihan UMNO. Dia kata masa tu, dia kata silap-silap saya pun boleh ubah. Sebab 200.000 saya pun belum tentu boleh jamin 200.000 sokong saya. Tetapi dia kata, dengan nama Allah, saya buat ini kerana saya tidak mahu ada lagi politik wang dalam UMNO. Sebab itu saya sanggup berkorban untuk lakukan perubahan. Ini perubahan besar, tuan-tuan. Tak ramai orang yang ada kuasa sanggup lepaskan kuasa, sanggup buat perubahan sehingga boleh memberi risiko kepada kedudukan beliau sendiri. Tapi Najib buat. Najib bukan cakap, dia buat. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada sedikit, ada sedikit pun rasa mau lakukan perubahan, tidak ada sebab untuk kita tidak menyokong. Tidak ada sebab dia mau lakukan perubahan. Dan kalau kita bagi dia kuasa, bagi mandat kali ini lebih besar, saya percaya dia akan lakukan banyak lagi perubahan. Kerana ini tuntutan agama, tuntutan agama-agama yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih, ini yang pertama. Kedua, saya nak sebutkan tadi tentang Malaysia. Kita kena ingat, kita nampak bahawa ini serangan Ilhad. Itu serangan tu. Serangan Ilhad Datuk kita nampak. Sekejap bangkit semangat kita. Sekejap lah sekarang Datuk dah buang. Ini saya bercakap ni di Parlimen Timbalan Pemerintahan. Semangatnya seharusnya lebih kuat. Dan memang saya nampak semangat dia kuat. Dan memang inilah yang seharusnya kita harus bangkit untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kerana kedaulatan negara kita diserang. Tetapi saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat bukan sekadar kepada 200-300 orang Sulu yang tak cukup makan yang pergi serang kita. Yang ini kita tak heran. Ini kita tak heran. Tetapi yang patut kita faham, macam mana dia boleh serang? Siapa dalang mereka? Mengapa mereka serang? Ini kita kena faham. Ini kena kita faham. Serang saya tahu. Saya punya alasan. Kerana pemain-pemain, orang-orang yang buat kerja untuk rosakkan kedaulatan negara, Sabah itu putus. Sama yang berjuang dulu untuk keluarkan timur-timur daripada wilayah Indonesia. Siapa orang dia? Dan cuba si Barasa. Sekarang ni semua dalam Parti Keadilan. Dulu tak ada Parti Keadilan, tahun 1996. Saya ingat saya susu politik Timbalan nanti Anwar Ibrahim waktu itu. Tiba-tiba dapat call daripada Habibie, Timbalan Presiden Indonesia, Bapak Habibie. Dia call. Dia kata minta tolong ni Pak Anwar. Ini ada orang mau kacau negara saya. Tapi mereka buat ini orang Malaysia. Buat persidangan antarabangsa di Malaysia. Mau keluarkan Timur-Timur daripada Indonesia. Mereka buat persidangan. Saya diminta oleh Anwar pergi pantau. Saya pantau. Siapa yang buat persidangan tu? Yang tu si Barasa. Dan ramai lagi lah orang. Cuma yang saya sebutkan dua nama sebab dua nama ini juga lah pada 7 Februari, maknanya beberapa hari sebelum serangan di Lahad Datu itu, 2 ekor yang pergi Filipina, yang kita punya bukti dia pergi Manila, pergi Filipina. Apa tak ada sebab? Orang ini pada tahun 1996 dia berjuang untuk keluarkan Timur-Timur daripada wilayah Indonesia. Pada masa itu kita ketawa kan? Kita kata mana boleh Indonesia besar, mana boleh Timur-Timur keluar dari Indonesia, mana boleh. Tapi sekarang keluar tak keluar? Keluar. Tahun 96 tak keluar. Sebab apa tak keluar? Sebab Indonesia kuat. 97 tak keluar.
Sebab apa? Indonesia kuat, 98 ada nak mula keluar. Sebab apa? Indonesia diplomasi dah kelang kabut. Dia keluar pada tahun bila? 2001, 2002. Masa bila? Masa Presiden Abdul Rahman Wahid menjadi Presiden Indonesia. Pada saat pemerintahan Indonesia di tahap yang paling lemah. Gus Dur kita hormat kan ya? Tetapi dia tak nampak. Saya tak nampak, dia presiden yang tak nampak. Memang betul-betul tak nampak ni. Sebab tu orang dia cakap, saya ini satu-satunya presiden dalam dunia yang enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Mana nak maju mundur? Dia tak nampak. Saya harus dipimpin. Betul. Masa itulah keluarnya Timur-Timur. Sebab apa? Sebab masa itu lemah. Pemerintahan lemah. Sekarang dia sedang menghadapi di Sabah. Dah sebut tentang Sabah keluar daripada Malaysia. Dia sini dia tak cakap. Dia suruh dia punya dalang dekat Filipina cakap. Dia suruh Miswari cakap. Siapa Miswari? Kawan baik Amir Ibrahim. Berapa kali dia jumpa Amir Ibrahim? Dia sebut. Dia kata apa? Kita bila Sabah adalah wilayah kita, bukan wilayah Malaysia. Hari ini kita ketawa aja. Dia kata mana boleh keluar Sabah daripada Malaysia? Mana boleh? Ini takat ini kita boleh lawan. Ya, sekarang kita boleh lawan. Sebab apa kita boleh lawan? Sebab kita kuat. Sebab Putrajaya kuat. Sebab Johor kuat. Sebab banyak lagi Semenanjung kuat. Sebab Perdana Menteri kita kuat. Tapi bayangkan kalau PRU kali ini Putrajaya pun goyang, Johor yang tiang seri ni pun bergegar, kita kelang kabut di Semenanjung. Dah ingat kita nak bertahan tau. Dah ingat kita ada masa nak bertahan tau. Masa itu selamat tu. Masa itu perkara yang mustahil jadi tak mustahil. Mereka rancang lama. Jalanannya pun jauh. Sebab tu saya nak bagi tahu, hati-hati. Jangan pandang rendah. Jangan pandang remeh. Dan mengapa mereka senang kita? Mengapa mereka gunakan beberapa ratus orang sulu ini untuk menjadi alat dan perkakas kepada mereka untuk cuba uji kekuatan Tuhan. Mengapa? Sebab kita berjaya. Sebab ini sebuah negara yang berjaya. Kalau kita negara gagal, kalau kita bankrupt, gara-gara haprak, kalau dengar mangkang dia haprak. Ada dengar mangkang. Kalau dengar mangkang. Ini negara nak bankrupt, ini negara nak haprak. Tapi banyak orang tahu. Macam mana orang negara nak bankrupt, orang tahu. Kita berjaya, sebab itu orang senang kita. Sebab tak ramai yang tidak mahu tengok ada sebuah negara dalam dunia ini yang dipimpin oleh orang Islam, yang kecil dan disokong oleh orang bukan Islam, yang telah bina Malaysia ini. Negara ini sebuah negara yang berjaya. Tak pinjam IMF. Kita bebas dari segi ekonomi. Kita kecil tetapi kita bebas. Indonesia besar, 15 tahun tak bayar hutang IMF sampai sekarang. Sebab itu kita tak ada kekuatan untuk kata no kepada pasar besar. Kita ada kekuatan. Apa kita setuju, tak setuju. Selangkah dia nak hantar tentera, tak boleh. Kita je boleh kata tak boleh. Indonesia tak boleh cakap tak boleh. Sebab hutang dia banyak. Kita tak hutang. Mereka cuba segang guna George Soros tahun 97-98. Dr. Mahathir Perdana Menteri. Nasib baik Anwar Ibrahim dah keluar. Kalau ikut Anwar Ibrahim, ikut George Soros. Dr. Mahathir lawan Soros. Sebab itu kita kuat. Soros tak boleh lawan, tak boleh masuk cara ekonomi. Dia ikut mana? Dia ikut cara lain. Sebab itu dia ikut gunakan serangan lain. Sebab itu saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, kita nampak serangan di Hak Datu. Itu kita nampak. Sebenarnya negara ini sudah diserang bertahun-tahun. Kita tak nampak. Sebab serangan mereka bukan serangan yang nampak. Mereka guna cara halus, guna media, guna Malaysia Kini, guna portal news. Sebab tu Malaysia Kini siapa yang bayar? Dana pertama Malaysia Kini itu datang dari mana? Daripada George Soros. Gunakan Open Society Institute, OSI. Saya tahu, saya dengan dia orang dulu. Saya tahu. Dia gunakan Soros ini dari tahun 97. Dia segang tak boleh. Sekarang dia sedang guna Malaysia Kini. Tengok apa kerja Malaysia Kini. Tengok apa yang diberitakan oleh Malaysia Kini. Baru-baru ni di Hak Datu, serangan di Hak Datu.
Apa yang direport, apa yang dilaporkan Malaysia ini? Dia bukan laporkan tentang kerajaan Malaysia, dia bukan lapor mempertahankan tentera Malaysia, dia bukan lapor mempertahankan kedaulatan polis. Dia pergi belasah tentera, dia boleh belasah polis, dia boleh pertahankan seluruh. Ini kerja Malaysia ini. Sebelum tu apa dia buat? 2-3 tahun ni apa yang Malaysia ini buat? Dia sangat segang Datuk Najib, tak heran. Segang UMNO, kita tak heran. Itu politik. You boleh segang Perdana Menteri, you boleh segang UMNO, tak heran. Segang Barisan Nasional, tak heran. Tapi apa yang segang? Segang Sultan. Betul? Malaysia ini segang Sultan. Dan Sultan Perak, dia tak bodoh. Ini Sultan bodoh kan? Ulama. Satu lagi institusi penting. Tadi institusi raja, dia segang institusi raja. Apalagi institusi yang menguatkan Malaysia, institusi ulama, dia segang ulama. Dia kata apa? Ini harusan, ini anjing. Malaysia ini dia pandai. Dia kata, oh bukan saya, kita kata ini pembaca, kita kata pembaca kita yang masuk dalam Malaysia. Tapi dia yang itu dia punya. Kenapa dia masukkan? Kerana sengaja nak rosak social contract. Dia rosak kelembagaan yang telah dibina oleh bapa-bapa pengasas negara kita, daripada Tengku Abdul Rahman, Tengku Abdul Razak, Tun Tang Cheng Lok, Tun Tan Su Sin, Tun Biti Samantan, Malika Wasakam. Di sebelah-sebelah inilah kita punya calon ni lah. Yang pengasas ada, India pun ada, China pun ada, tentunya Melayu. Dah asal dah clear. Buat perlembagaan selesai lah. Buat social contract kita dah faham lah. Ini yang kita pegang. 55 tahun kita merdeka. Tak ada masalah. Sekarang Malaysia kini itu dia sedang cuba mula rosakkan, cuba mula debatkan balik tentang social contract. Apa lagi yang disedang? Agama kita, kalimah Allah, dia perapikan Injil dalam bahasa Malaysia. Tengok Malaysia kini yang berapi. Murtad, isu murtad, siapa mula? Antara Malaysia kini didorong oleh apa? NGO yang tadi saya sebut tadi, Tentua Sibarasa. Saya tahu dia berusaha dengan saya. Saya dulu nak lepas tingkat Denan. Mula sekali saya nak keluar lepas tingkat Denan. Pasal itu, masa itu dalam perjalanan. Masa itu saya nak keluar. Pasal apa? Kes apa? Kes Lina Joy. Masih ingat kes Lina Joy? Azalina Jalani nama. Anak apa ni? Azlina Jalani. Jadi Lina Joy. Murtad. Satu dia murtad. Kedua dia pergi zina mahkamah syariah. Dia kata saya tahu pergi mahkamah syariah. Saya tak percaya pada mahkamah syariah. Ini mahkamah yang tak adil, tak betul. Dia zina mahkamah syariah. Saya masih ingat, saya dalam parti keadilan situ. Saya masuk dalam mesyuarat parti keadilan. Saya kata ini tak boleh. Kita parti berbilang kaum, tapi bab Islam, saya kata kita kena pertahankan. Ini seorang Islam yang dah murtad, segang Islam. Kita kena lawan. Kita kena buat kenyataan sebagai sebuah parti. Kalau kita tak buat kenyataan, akan ada lagi Lina Joy lain yang berani dan bawa ajar. Tak boleh. Masa itu saya panggil Tentua Sibarasa, Elizabeth Wong. Ini semua bukan. Ini semua yang human right. Dia bangkit, dia kata apa? Ini tak boleh, kita kena bagi. Ini hak asasi manusia. Kita tak boleh bantai dia nanti. Ini kerja mereka. Dia pertahankan orang-orang yang murtad. Sebab itu saya dah nampak ini PKR sudah di-hijack, sudah diambil alih oleh kelompok-kelompok yang anti-Islam. Kita tak ada masalah dengan orang bukan Islam. Calon kita hari ini orang bukan Islam. Kita bela dia, kita sokong dia. Kerana apa? Kerana dia menghormati kita. Tak pernah dengar MIC Puan Hajar Abang Murtad. Tak pernah dengar MIC campur tangan dalam isu murtad. Tak ada. Tapi kita tahu dalam BAP baik, dalam PGR baik, mereka lah kalau Ambiga, ingat yang kepala mereka geng bersih, dia lawyer kepada orang murtad. Sebab tu saya pas ni, saya tak mau cakap tu. Tak payah cerita saya pas. Apa kita cerita? Kita tak payah kuat. Tak payah apa kalau Ambiga rupanya. Ini lawyer yang pertahankan murtad. Ini pun itu sanggup jadi ketua. Apa ada berapa? Tak payah cerita, tak habis. Tak guna. Kita dalam Islam paling penting prinsip yang diajar Rasulullah SAW. Prinsipnya dalam politik Islam ialah untuk kita jadi ketua. Rasulullah SAW dia pacak aja Madinah, negara Madinah, masa itu Islam masih minoriti. Dia baru berdagang Madinah. Tapi dia pacak aja, dia kata lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan agama kamu, aku dengan agama. Dia tak paksa. Orang Yahudi, Paini Kunaika, Paini Kunaza, dia tak paksa untuk masuk Islam. Itu hak kamu. Tetapi dia kata kamu harus hormat aku sebagai ketua.
dan hormat agama. Kalau kamu tak hormat, Rasulullah tahu. Apa yang Rasulullah tahu? Dia pegang